Yang hangat di pasaran adalah berikutan ceritanya terdapat keputusan ataupun tidak cukup bekalan ayam dalam pasaran, dan itu begitu menghangat dalam tempoh sehari dua pada awal minggu ini. Kemudian ia sedikit mereda tetapi tidak juga meredam keseluruhan isu ini. Dan apabila kita bercakap soal bekalan ayam di dalam pasaran, ia adalah merupakan antara rantaian isu yang lebih besar berkait tentang sekuriti makanan. Dan inilah yang bakal kita bicarakan secara langsung dibawakan kepada anda dalam Bicara Khas. Dan tentulah bila bercakap soal pengeluaran, industri makanan, pertanian, maka kita bersama autoritinya, menterinya, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Datuk Seri, selamat malam. Selamat malam, Syed. Terima kasih kerana sudi hadir di tengah-tengah kehangatan isu ini. Ya, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbincang tentang isu ini. Ya, alhamdulillah nampaknya masih lagi tenang Datuk Seri bincang ni walaupun hangat. Realitinya bagaimana tentang bekalan ayam ini? Masih lagi menjadi polemik masyarakat sehingga ke hari ini. Okey, banyak bercakap tentang isu sekuriti makanan negara. Kalau membincang isu ini, kita tak boleh lari daripada melihat sekuriti makanan dalam perspektif ataupun dimensi yang dikeluarkan sebagai garis panduan oleh FAO di bawah United Nations. 4 dimensi yang dilihat merangkumi isu sekuriti makanan. Pertama, isu availability, ketersediaan. Kedua, isu akses yang termasuk isu affordability. Ketiga, utilization, iaitu dari sudut nutrisi dan food safety-nya. Dan keempat, dari segi natural resources, sumber semula jadi dan kemampanan pengurusan sumber. 4 isu ini harus dilihat sebagai dimensi untuk mengukur tahap sekuriti makanan sesebuah negara. Yang itu yang digariskan oleh FAO. Lantas kalau kita melihat tentang kekurangan makanan ayam, bekalan ayam yang berlaku hari Sabtu dan Ahad yang lalu, kita tidak boleh mengatakan bahawa kita sedang berhadapan dengan satu krisis sekuriti makanan. Yang kurang pada hari Sabtu lalu adalah isu bekalan ayam bulat. Dikatakan 30%, 40%. Ada media melaporkan keseluruhan Selangor tak ada ayam. Ada netizen yang mengatakan bahawa kekurangan di sana sini. Tetapi secara realitinya, bekalan ayam dalam bentuk keratan masih diakses oleh rakyat Malaysia pada hari Sabtu dan hari Ahad yang lalu. Kita harus melihat bahawa industri ayam dan telur negara merupakan satu industri yang matang, yang telah pun diusahakan sekian lama. Dalam rekod kita, industri ini mampu memenuhi kehendak bekalan negara. 105% SSL kita untuk ayam dan telur. Sebab itu kita ada kapasiti untuk mengekspor bekalan ke negara luar dalam keadaan yang biasa. Dan inilah yang berlaku sekian lama. Kita ada kemampuan untuk mengekspor ayam ke luar negara. Kita cuma mengimport ayam untuk diproses, dijadikan sebagai industri keperluan untuk industri hiliran, sausages, burger dan produk-produk ayam dalam industri hiliran yang lain. Jadi ini merupakan satu industri yang matang, yang telah mampu memenuhi SSL negara. Sebab itu insiden kekurangan bekalan ayam bulat yang berlaku pada hari Sabtu lalu tidak boleh dijadikan sebagai negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan negara, kekurangan yang melampau ke peringkat krisis. Kita masih cukup bekalan ayam dalam bentuk keratan. Itu yang berlaku. Tapi kita mesti faham, negara sejak 2 tahun yang lalu ini berhadapan dengan pandemik COVID, penutupan border sempadan negara, gangguan dari segi logistik bekalan, ditampung dengan kenaikan kos input pengeluaran ayam. Dan inilah yang ditanggung oleh pihak industri sekian lama. Saya berbincang dengan pihak industri, apa sebenarnya yang berlaku hari Sabtu dengan hari Ahad yang lalu. Mereka memaklumkan kepada kami bahawa keadaan kekurangan berlaku adalah disebabkan oleh pertumbuhan berat badan ayam, disebabkan oleh masalah bekalan makanan. Input industri.
Jadi kita mesti faham pihak industri sedang dalam usaha untuk memaksimalkan kapasiti. 2 tahun lalu industri ini mengalami kerugian yang agak besar disebabkan oleh penutupan industri, penutupan hotel, restoran, kedai runci dan sebagainya, disebabkan oleh PKP, pandemik yang berlaku, yang bukan saja melanda negara kita tapi keseluruhan negara kita. Jadi kita menangani masalah ini. Sebab itu kalau dilihat dari segi security makanan, kita harus melihat keupayaan kita untuk membekalkan bahan makanan untuk rakyat Malaysia walaupun dalam keadaan pandemik sejak 2 tahun yang lalu. Kita tidak pernah berhadapan dengan kekurangan makanan yang secara kritikal. Ya, Datuk Seri, saya menganggap jawapan Datuk Seri ataupun respon balas itu agak loaded. Banyak soalan susulan yang perlu saya tanyakan bagi memahami keresahan rakyat. Sabtu dan Ahad itu berlaku kekurangan, saya memetik apa yang Datuk Seri sebutkan, ayam bulat tetapi tidak ayam potong. Bagaimana ini berlaku dalam keadaan pengeluarnya sama? Apa dinamika di belakangnya sehingga kan kita boleh membekal ayam potong yang lebih mahal itu tetapi tidak ayam bulat? Adakah semata-mata kerana ini sikap pengeluar untuk menampung elemen kos mereka? Apa sebenarnya yang berlaku sehingga kan? Mungkin itu antara sebab. Kerana yang kita lihat pada ketika ini kita cuma membuat price capping, mengawal harga, menyekat harga untuk ayam bulat. Dan kita tidak membuat sebarang sekatan harga kepada ayam keratan, ayam potong. Jadi mungkin itu pendekatan yang dibuat oleh industri. Sebab tu walaupun kita mengenakan sekatan harga untuk ayam bulat, tetapi kerajaan bertanggungjawab, kerajaan mengeluarkan subsidi untuk pengeluaran ayam bulat di pasaran. Kita sekat harga pada harga RM8.90, tetapi kita tampung kekurangan kos itu, jualan itu, harga jualan itu dengan memberi subsidi kepada pihak industri. Jadi itu kaedahnya. Adakah dengan itu selepas episod Sabtu dan Ahad lalu berarti kita sudah tidak akan berdepan lagi bekalan ayam bulat dalam pasaran? Ada jaminan untuk itu? Mafia ternak ayam. Dan perbincangan kita, peternakan ayam dibuat oleh pihak industri. Tetapi perbincangan kita dengan pihak industri, saya telah memanggil 12 serikat pengeluar ayam yang terbesar di negara kita. Termasuk semua nama-nama besar dalam industri ternakan ayam ini. Dan mereka memberi alasan yang konkret mengapa perkara itu berlaku pada Sabtu dan Ahad yang lalu. Pada masa yang sama, mereka memberi jaminan bahawa insiden kekurangan seperti itu akan mereka cuba atasi. Tapi kita mesti faham pihak industri. Mereka berhadapan dengan kos input yang meningkat secara drastik. Berapa faktor yang menyebabkan ini? Faktor dalaman, faktor luaran. Faktor dalaman, kekurangan buruh, kenaikan harga input, makanan dan sebagainya. Kita mesti faham bahawa industri ternakan ayam ini bergantung sepenuhnya kepada bekalan jagung yang diimport dari luar negara. Dalam komponen kos pengeluaran ayam, 70% adalah kos makanan. Dan kos makanan yang 20-30% itu termasuklah kos suntikan, vitamin dan kos-kos pengurusan dan sebagainya. 70% daripada kos pengeluaran makanan adalah makanan. Pengeluaran ayam adalah makanan. Dan sebagian besar daripada komponen makanan ternakan kita import. Jagung kita import. Soya bean meal kita import. Dan bahan-bahan makanan yang komponen-komponen makanan yang lain yang dijadikan sebagai makanan ternakan juga kita import. Dan keadaan dunia yang bergolak sekarang ini, konflik yang berlaku, pandemik yang berlaku sejak 2 tahun yang lalu menyebabkan kos input ternakan ayam meningkat sedemikian rupa. Jadi kalau dulu kita ternak ayam boleh jual pada harga RM5 1 kilo. Sekarang ni dah tak boleh. Tak boleh jual. Saya lihat harga pasaran ayam sekarang ni kalau diapungkan boleh mencecah sehingga RM12 1 kilo. Tetapi kerajaan meletakkan pada harga RM8.90 dan ditampung dengan subsidi. Sebab itu kerajaan mengeluarkan dana untuk menampung subsidi ini
sebanyak 729 juta ringgit untuk tempoh 4 bulan. 2 bulan pertama kita akan bayar subsidi pada kadar 60 sen sekilo dan 2 bulan kemudian kita bayar pada kadar RM1.40 sekilo. Okay. Dan jumlah tampungan subsidi yang dibuat oleh kerajaan ini adalah sebanyak 729 milion ringgit untuk tempoh 4 bulan. Okey. Datuk Seri, saya masih cuba ingin memahami latar belakang dinamika masalah ini, menggambarkan bahawa MAFI punya hubungan baik dengan pengeluar. Jadi episod Sabtu dan Ahad lalu itu, apakah ia tidak boleh dijangkakan? Sehingga timbul sedikit panik dalam kalangan pasaran seolah-olah kita terkejut. Mereka mengeluarkan, saya melihat ada siaran-siaran mengeluarkan bahawa pihak industri, beberapa buah serikat, 4 buah serikat mengeluarkan notis kepada pelanggan mereka bahawa akan berlaku kekurangan bekalan ayam pada tempoh yang ditentukan. Saya meminta pihak Jabatan Perkhidmatan Veteriner di bawah MAFI ini untuk menyiasat, mencari punca dan sebagainya. Dan memang ketara bahawa berlaku sedikit pengurangan pada hari Sabtu dan Ahad yang lalu. Saiz, Datuk Seri sebutkan tadi, saiz ayam itu kerana bekalan makanan? Sebabkan oleh bekalan. Itu alasan yang diberikan oleh pihak industri kepada kita. Datuk Seri, ini ada kaitannya dengan sekuriti makanan juga. Kerana digambarkan tadi, input makanan kepada ayam ini memberikan beban kos kepada pengeluar. Dan solusinya adalah subsidi. Di satu sudut kita melihat bahawa subsidi ini bertujuan untuk menampung kos pengeluaran harga ayam. Tetapi jagung, makanan ayam ini juga, apa yang lebih bijaksana? Adakah kita mensubsidikan kepada pengeluar ayam ataupun kita membantu mensubsidikan import berbanding dengan kita mengeluarkan, kita tahu pengeluaran ini akan mengambil masa yang lebih panjang. What is the best strategy dalam keadaan isu ini bukan hanya di bawah MAFI, 4 FAO itu tadi juga ada di bawah KKM, ada di bawah KP dan HEP. Jadi di mana kebijaksanaannya bila kita ingin melihat solusi yang tuntas dalam konteks menyelesaikan masalah ayam ini dulu? Belum food security lagi, itu lagi besar. Ayam. Langkah memberi subsidi adalah merupakan langkah intervensi sementara yang dibuat oleh kerajaan. Iaitu untuk kerana kerajaan melihat isu security makanan dalam perspektif yang luas. Kalau kita bercakap pada industri, tentu sekali industri inginkan harga ayam diapung tanpa subsidi. Ya, dan bebannya akan diterima rakyat. Yes, itu pasti. Kalau kita bercakap tentang bertanya kepada pihak industri, diapungkan harga merupakan satu pendekatan yang terbaik bagi mereka. Tetapi kerajaan melihat isu security makanan bukan pada perspektif industri saja, tetapi melihat melalui perspektif rakyat keseluruhannya. Kita berhadapan dengan food inflasi, food inflation yang sedang berlaku. Harga makanan bukan saja ayam meningkat begitu drastik, begitu ketara sekali yang menjadi beban kepada rakyat. Sebab itu kerajaan melihat isu security makanan ini dalam perspektif yang lebih luas, perspektif industri dan juga perspektif rakyat keseluruhannya. Sebab itu kita faham, kerajaan faham bahawa industri sedang berhadapan dengan kos input yang tinggi ketika ini. Tetapi kerajaan juga faham bahawa rakyat sekarang menanggung beban inflasi makanan yang juga tinggi. Sebab itu dalam mengimbangi industri dan mengimbangi beban yang dialami oleh rakyat, kerajaan menampung sedikit kos input yang ditanggung oleh industri bagi manfaat rakyat keseluruhannya. Sebab itu kerajaan membuat pendekatan meletakkan sekatan harga ayam pada kadar RM8.90. Walaupun kita tahu bahawa harga ayam itu sepatutnya lebih tinggi daripada itu, tetapi dengan memberi subsidi yang berjumlah RM729 juta untuk tempoh 4 bulan. So, kerajaan melihat isu security makanan dalam perspektif yang luas dan pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh kerajaan adalah pendekatan sementara bagi menstabilkan keadaan industri dan juga pengguna. Kita tahu memberi subsidi kepada industri bukan pendekatan yang mutlak. Ada pendekatan-pendekatan yang lain. Memberi food coupon umpamanya. Subsidi direct secara besar kepada pengguna, kepada rakyat yang memerlukan
Kalau kita sekarang apa yang berlaku sekarang ini, subsidi diberi pada pihak industri dan ayam dijual pada harga RM8.90. Ianya dimanfaatkan bukan saja kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan, rakyat yang memerlukan, tetapi kepada industri, restoran, hotel, peniaga dan sebagainya yang tak sepatutnya mendapatkan harga ayam yang murah yang disubsidikan. Tetapi pendekatan pendekatan yang lain. Setakat ini kerajaan menimbang dan memilih untuk memberi subsidi kepada pihak industri. Tetapi tentu sekali subsidi ini akan berakhir pada 5 hari bulan Jun ini, next week, minggu depan. Jadi sebarang pendekatan baru tentu sekali akan dibincang di peringkat kerajaan yang melibatkan pelbagai jabatan, kementerian dan agensi di bawah kerajaan. Jadi kita tunggu apa perbincangan selanjutnya. Tentu sekali Kementerian Kewangan mempunyai model-model subsidi yang lebih tersasar dan menepati yang boleh digunakan untuk menangani kenaikan harga bekalan makanan di pasaran. Kita masih memberikan fokus tentang ayam. Belum kita kembangkan lagi kerana ada lagi isu yang berkait. Cuma menariknya Datuk Seri menyebutkan tadi soal SSL. Kemapanan bekalan ayam di Malaysia, umumnya pengeluaran kita mencecah 105%. Dan ada kaitannya nanti soal masih ada yang diimport untuk tujuan industri yang lain, pengeluaran sausage Datuk Seri sebutkan. Dan juga kita menghentikan ekspor. Ini semua kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan bicara khas ini secara langsung dan tetamu saya malam ini. 15 minit yang awal fokus kita tentang ayam sedangkan isunya masih banyak. Kita bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Datuk Seri, saya tak bangkitkan tadi soal SSL kita yang melebihi daripada keperluan kemapanan kita dalam konteks pengeluaran. Tetapi sebelum kita pergi ke situ, isu yang hangat dibincangkan apabila ada pertemuan Datuk Seri bersama pemain industri dan pelbagai telahan timbul. Dan dalam era hari ini, kita tidak boleh sweep things under the carpet. Persepsinya adalah harga ayam ini dimanipulasikan oleh pemain kartel. Datuk Seri, portfolionya adalah soal industri makanan. Apa respon Datuk Seri dalam hal ini? Mafita siasat kartel. Kementerian yang bertanggungjawab tentang penyiasatan sebarang bentuk kartel adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Tetapi untuk memahami rantaian pengeluaran industri ayam, kita mesti faham bahawa dia berbagai peringkat. Di negara kita ini ada 4 syarikat yang mengeluarkan ladang pembiakan grandparent stock. 4 syarikat yang mengeluarkan grandparent stock ayam dan 4 ladang yang mengeluarkan. Kemudian ada 22 ladang yang mengeluarkan parent stock, syarikat yang mengeluarkan parent stock dan ada 122 ladang. Dan kita ada 2.600 ladang peternakan ayam daging dan 260 ladang peternakan ayam telur. Jadi itu rantaian pengeluaran industri ayam dan telur negara. Yang contract farming itu 2.600. 2.600 campur 260 telur. Dia di kalangan integrator dan juga contract farmers dan juga di kalangan independent farmers. Jadi ada 3 dekat sana tu 2,900. Ada 3 kategori peternakan, integrator, contract farmers dan juga independent farmers. Jadi kalau MYCC di bawah KPD NHCP nak mensiasat, itulah rantaian industri ternakan ayam negara. Grandparents stock pengeluar, parent stock pengeluar parent stock, integrator, contract farmers, independent contract farmers dan selepas tu consumers. Jadi MAFI tak siasat kartel, tetapi memang benar bahawa 4 syarikat dan 4 ladang saja mengeluarkan grandparent stock untuk ayam. Jadi kalau di segi monopolinya memang berlaku monopoli, tetapi industri ini adalah merupakan industri yang matang, yang telah lama
diusahakan di negara kita. Tetapi setakat ini kita hanya mampu mengeluarkan 4 syarikat pengeluar untuk grandparent stock. Okey. Datuk Seri 2 kali menyebut bahawa industri inilah industri yang matang. Namun begitu, apa ideal state-nya? Secara idealnya, berarti kita perlu lebih banyak grandparent producer. Ladang pembiakan. Ladang pembiakan. The producer. Tapi sebab itu saya katakan dia hanya satu industri yang matang. Tetapi setakat ini kejayaan kita adalah untuk melahirkan 4 syarikat pengeluar grandparent stock. Datuk Seri menyebut ini sekali lagi, soal industri ini sudah matang. Tetapi untuk kita membawa kepada satu kedudukan yang ideal, ia harus dipengaruhi oleh dasar. Kelihatannya MAFI sudah ada dasar agro makanan sehingga 2030. Dan untuk melaksanakan DAN 2.0 itu, sudah ada pelan tindakan DSMN, Dasar Sekuriti Makanan. Ini semua diambil kira di dalam DAN dan DSMN. Dan apakah hanya ayam saja yang kita bicarakan, rantaian yang seperti tidak ideal ini, Datuk Seri? Bila kita lancarkan dasar agro makanan 2.0 dan juga kita melancarkan dasar sekuriti makanan negara, ianya melibatkan keseluruhan perspektif keperluan makanan negara. Dia bukan saja ayam. Saya katakan bahwa industri ayam ini satu industri yang matang kerana kita mampu untuk mengeluarkan keperluan negara. We are 105% dari segi SSL. Sebab itu kita ada kapasiti untuk mengekspor. So industri yang lain kita perlu bimbing. Kita keseluruhan status kedudukan SSL negara. Ayam 105% SSL. Daging kita masih rendah. Telur? Kita mengimport 80% keperluan daging negara. Kita cuma mampu mengeluarkan 20% sehingga kini. Ikan, aquakultur kita stabil. Sayuran, buah-buahan kita mengekspor some, tetapi kita mengimport sayur temperate, buah-buahan temperate. Yang tu logik lah. Kita tak tanam apple dekat sini, kita tak tanam anggur dekat sini. Kita mengimport kobis banyak daripada luar. Itu beberapa status. Susu kita 65% memenuhi SSL. Beras kita masih mengimport 30% daripada keperluan negara. Jadi kalau melihat dari segi SSL, ada item, food item yang kita masih bergantung kepada import daripada luar. Tetapi ayam kita 100% malah kita mengekspor. Sebab itu saya katakan antara industri makanan, agro makanan yang stabil dan matang adalah industri ayam dan telur. Ya, kerana kita mampu mengeluarkan sendiri. Dalam hal itu saya bangkitkan sebelum kita berehat tadi, ada 2 aspek tentang masih kita perlu mengimport untuk tujuan-tujuan yang saya anggap sebagai premium. Ya. Timbul di situ soal AP. Dan AP akan dimansuhkan. Apa kesannya ini? Termasuk juga tadi disebutkan bahawa kita tidak lagi mengekspor untuk memberi jaminan bahawa cukup bekalan dalam makanan. Jadi apa kesannya ini kepada... Kita import bahan makanan untuk menampung keperluan. Sebab itu saya katakan bahawa ayam kita tak import, kita cuma import ayam keratan untuk diproses bagi industri hiliran. Kenapa kita tak import ayam daripada luar? Kita perlukan AP untuk mengimport ayam keratan kerana kita mempunyai industri yang cukup untuk mengeluarkan ayam bulat untuk keperluan negara. Sebab itu kita tak bagi kebenaran untuk mengimport ayam bulat sebelum ini. Tetapi disebabkan oleh kekurangan yang berlaku, kerajaan memutuskan untuk memansuhkan AP dan bagi semua whoever, sesiapa saja yang ada kapasiti untuk mengimport, boleh mengimport ayam keratan dan juga ayam bulat untuk tempoh yang tertentu. Okey. Beza kepada penonton kita. Kita bercakap soal AP, kita bercakap soal IP. Jadi ini mungkin elok kita huraikan sikit. Ada approved permit dan import permit untuk ayam ini. Approved permit adalah permit yang diperlukan untuk memenuhi kota. Kita keluarkan AP berpandukan kepada kekurangan yang diperlukan. Jadi kalau kita perlu 20% ayam keratan, katakan 30 kontainer sebagai contoh untuk satu bulan, kita akan keluarkan AP untuk 30 kontainer yang diperlukan. Dan untuk membawa masuk ayam daripada luar ini, ianya memerlukan IP, import permit. Yang ini
adalah untuk memenuhi syarat biosecurity dan sebagainya. Kita nak pastikan ayam yang kita import daripada luar, bahan makanan, daging, sayur yang kita import daripada luar itu memenuhi keperluan biosecurity negara dari segi aspek keselamatan makanan itu sendiri. Jadi IP diperlukan untuk semua jenis makanan yang dibawa masuk ke negara kita. Jadi AP diperlukan untuk memenuhi kuota dan IP diperlukan untuk membawa masuk dari segi biosecurity-nya. Kita tidak boleh lalaikan keperluan IP. Kerana itu masih penting untuk keselamatan. Ya. Ada bahan makanan di luar negara yang berpenyakit. Kita tidak mahu penyakit itu disebar di negara kita. Kita ada industri. Di luar sana ada African swine fever. Di luar sana ada lumpy skin disease untuk keternakan, tenusu, daging, lembu dan sebagainya. Dia ada penyakit-penyakit yang lain yang boleh dibawa masuk ke negara kita tanpa jika tidak ada pemeriksaan biosecurity yang dilakukan oleh negara. Itu membezakan AP dengan IP. IP itu penting, namun kita mengawal kuota dalam konteks AP. Persoalan yang mungkin berbangkit, mengapa kita memperkenalkan AP itu in the first place dalam keadaan kita membenarkan market forces untuk menentukan bekalan dan juga harga. Apa kebijaksanaannya? Selepas kita berjeda seketika, jadi jangan ke mana-mana. Bicara khas, kami bawakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Saya bangkitkan satu soalan tadi. Soal AP dan IP, Approved Permit dan Import Permit. Import Permit kita tidak boleh pengapakan kerana ia untuk menjamin keselamatan makanan yang masuk dari segi biologinya, kebersihannya. Dan ini mungkin juga melibatkan kementerian lain, iaitu Kementerian Kesihatan. Tetapi Approved Permit ini adalah soal mengawal kuota. Dalam keadaan kita mungkin ada masalah, ayam bulat, ayam potong. Jadi lumrahnya rakyat akan kata, benarkan sajalah, apa perlunya lagi AP, kerana ia akan harapan rakyat kalau ada lambakan kita akan boleh menekan turun lagi harga supaya ia tidak dapat didominasi, dikawal oleh pihak kartel. Jadi apa perlunya AP, Datuk Seri? That's exactly kenapa AP dilakukan, untuk melindungi industri, untuk mengelakkan lambakan yang berlaku. Tetapi dalam keadaan sekarang ini kita berhadapan dengan kekurangan. Sebab itu kerajaan mengambil tindakan dan keputusan untuk menghapuskan AP hampir semua, keseluruhan. Bagi Mafi saya ini, pengumuman kerajaan yang dibuat oleh kerajaan baru-baru ini, dia melibatkan 4 item lagi. Kelapa, kobis, ayam kerat dan juga susu. Pemansuhan AP. Pemansuhan AP untuk 4 lagi item yang dibawa kawalan Mafi. Tepung, gula, yang lain itu dibawa KPDN, kementerian yang lain. Tahun 2006 kita mempunyai AP. 2016 kita ada AP untuk mengimport daging beku daripada luar. Yang itu juga dilaraikan oleh kerajaan pada tahun 2016. Jadi basically secara umumnya kita tidak ada lagi AP untuk membawa masuk barang-barang makanan. Tetapi seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa pemasukkan IP untuk ayam ini adalah langkah sementara. Balik kepada kenapa ada IP, iaitu untuk mengelakkan lambakan dan juga untuk melindungi industri ternakan ayam yang ada di negara kita. Jadi maknanya kerajaan akan bersedia melihat keperluan bila perlu diadakan semula IP untuk membawa masuk ayam bulat daripada luar. Jadi langkah kerajaan ini merupakan langkah sementara. Begitu juga apa yang berlaku dengan pengharaman ekspor yang diumum oleh kerajaan pada hari Isnin yang lalu, semata-mata untuk memastikan dan menstabilkan bekalan ayam negara. Perlu diingatkan bahawa kita mengekspor lebih daripada 100,000 ekor ayam sehari. Sedangkan kita memerlukan 1,8 juta ekor sehingga 2 juta ekor sehari untuk keperluan tempatan. Tetapi kita ekspor 100,000 sehari. Sebab itu kerajaan memutuskan untuk menghentikan ekspor ayam daripada negara kita untuk tempoh sementara ini. Datuk Seri, daripada awal kita banyak bercakap soal tekanan yang dihadapi oleh industri ini adalah faktor cost input.
makanan ayam itu sendiri. Apabila kita melihat ini sebagai cabarannya, bergerak ke hadapan, apa option yang ada, kerana kelihatannya seperti kita perlu mengeluarkan sendiri, tapi mengeluarkan jagung kita banyak variable, banyak pemboleh ubah yang perlu diperhitungkan, flat lands yang kita kekurangan. Jadi dalam konteks cost input ini, apa keutamaan? Jagung meningkat harga sedemikian rupa. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kos 1 tan jagung saya dimaklumkan lebih kurang 600-800 ringgit per tan. Sekarang ni kos jagung 1,800 3 kali ganda. Begitu juga kos soybean meal. Soybean meal yang diimport daripada luar negara juga berlaku kenaikan yang drastik. Dan ini merupakan komponen input yang diperlukan. Ternakan ayam kita import. Jagung kita import, soybean meal kita import, dan komponen-komponen makanan ternakan yang lain kita import. Sebab itu melihat keadaan sedemikian, MAFI bersama dengan kesemua jabatan agensi yang terlibat sedang mengorak langkah untuk menggalakkan, membangunkan industri penanaman jagung negara kita. Mungkin dulu tidak ada urgensi kerana harga jagung RM800 maksimalnya dahulu. Membeli daripada luar adalah lagi mudah dan murah daripada menanam. Itu merupakan dasar yang diambil kementerian pada ketika itu. We cannot blame them. Tak boleh salahkan mereka kerana tiada industri yang ingin melabur duit dan kewangan untuk mencebur rugi dalam keadaan industri yang rugi. Memang import lebih besar. Tetapi ini merupakan sesuatu yang perlu dirujuk semula, revisit. Sebab itu pada ketika ini kita sedang rancang untuk menggalakkan penanaman jagung dan membangunkan industri jagung negara. Mungkin lambat, tetapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku besok. Konflik yang berlaku, penyakit, pandemik yang berlaku yang tidak ada kesudahan. Sebab itu kita harus mengorak langkah baru, mengolah dasar yang baru untuk memastikan mengurangkan kebergantungan kita kepada import bahan makanan ternakan di negara kita. Kita pernah cuba untuk membangunkan industri jagung ini. Saya dimaklumkan ada plan tindakan 2030 daripada 5 tahun yang lalu, 2016 yang lalu. Kerajaan yang lalu cuba mengorak langkah untuk membangunkan industri penanaman jagung di negara kita. Sebab itu saya katakan mungkin pada ketika itu tidak ada urgensi. Sebab itu di MAFI sekarang ni, kerajaan sekarang ini sedang giat secara serius untuk membangunkan industri tanaman jagung negara kita. Kita tidak boleh bergantung import selama-lamanya. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Konflik Rusia yang memberi kesan yang begitu besar kepada industri ternakan dan industri agro makanan keseluruhannya. Perlu disusuli dengan dasar dan pendekatan baru supaya kita mampu untuk mengeluarkan keperluan-keperluan asas penting ini bagi terus membangunkan industri. Saya tak tahu apa akan jadi jika kita tidak mengorak langkah sedemikian dan konflik berterusan dan kebergantungan kita ini akan memudaratkan bekalan makanan negara di masa akan datang. Datuk Seri, kita mula melihat tentang sekuriti makanan secara lebih meluas kerana kita sudah memperuntukkan lebih 30 minit bercakap soal ayam saja kerana itu yang kritikal buat masa ini. Tetapi kalau kita mula membuka, menyingkap isu sekuriti makanan secara lebih meluas, beberapa pointers yang dikeluarkan oleh Datuk Seri itu tadi saya kira perlu dibutirkan dalam kesempatan ini. Sebagai contoh, tidak pernah ada Menteri Pertanian yang saya temu bual yang tidak bercakap soal sekuriti makanan. Tetapi sekurang-kurangnya di bawah Datuk Seri kita ada DAN 2.0 dan juga DSMN dengan harapan ia akan kekal sebagai satu legasi yang memberikan bekas kerana kita tidak mahu dasar itu tidak diimplementasikan. Kelihatannya dalam konteks penggunaan tanah untuk penanaman pertanian 80% pergi kepada perladangan kerana kelapa sawit lebih lukratif. Jadi ini soal dasar dan Datuk Seri bercakap soal MAFI sedangkan tadi kita dengar beberapa sektor melibatkan kementerian lain. Kita ada komoditi, kita ada kesihatan, kita ada KPDN HEP, kita ada Kementerian Keuangan. Tetapi dasar agro makanan dan DSMN ini di bawah MAFI.
di situ sendiri kelihatannya seperti kerajaan dalam konteks tertinggi tidak memberi penegasan dan keutamaan yang sepatutnya kerana ia merentas kementerian, bukan hanya soal mafi. Datuk Seri. Memang benar kita bercakap sekuriti makanan saja sekian lama. Tetapi kita lebih menumpukan secara kritikal tentang isu sekuriti makanan ketika kita berhadapan dengan pandemik pada tahun 2020 yang lalu. Saya masih ingat kerajaan di bawah Perdana Menteri yang ke-8. Jawatan kuasa kabinet yang pertama ditubuhkan oleh kerajaan Perdana Menteri ke-8 adalah jawatan kuasa kabinet berkaitan dengan sekuriti makanan negara. Maknanya pada keadaan negara dilanda pandemik COVID-19, penutupan sempadan negara luar, interupsi, gangguan dari segi bekalan makanan, menuntut kita untuk bercakap secara lebih fokus tentang isu security makanan negara. So kita ada jawatan kuasa kabinet on food security. Ianya dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan disekretariatkan oleh MAFI. Jadi kita ada jawatan kuasa ini dianggotai oleh pemain industri 12 kementerian yang lain termasuk Kementerian KPDNHP, KKM, beberapa kementerian yang lain. Juga dianggotai oleh kesemua exco pertanian negeri duduk di dalam jawatan kuasa food security, jawatan kuasa kabinet on food security ini. Jadi kerana kita melihat isu sekuriti makanan negara bukan saja perlu ditangani di peringkat persekutuan, bukan saja ditangani oleh kerajaan, tetapi melibatkan pihak swasta, pihak kerajaan negeri dan pihak-pihak yang berkepentingan, iaitu pihak industri. Ianya perlu ditangani semula. Keseluruhannya. Jadi sekuriti makanan merupakan satu isu yang lebih rancak dibincangkan walaupun ianya telah wujud sekian lama, kehendak untuk memenuhi sekuriti makanan negara telah wujud, dituntut sekian lama. Sebab itu bila kerajaan berhadapan dengan pandemik, kita mengolah berbagai langkah dan pendekatan. Industri agromakanan memang terdedah dengan pelbagai faktor. Kita terdedah kepada cuaca, perubahan cuaca. Kita terdedah kepada buruh, keperluan buruh. Kita terdedah kepada penggunaan teknologi yang sepenuhnya, perubahan iklim dan sebagainya. Kita terdedah dengan persaingan guna sama tanah. So itu seperti yang saya katakan tadi. Perledangan. Dahulu. Kita bercakap tentang sekuriti makanan negara, tetapi kita membuka tanah lebih luas untuk komoditi. Sekuriti makanan negara penting, tetapi sumbangan komoditi yang lain juga penting untuk negara. Sebab itu ketika ini kita harus menumpukan pendekatan-pendekatan, sebab itu dileraikan di dalam dasar agro makanan 2.0 penumpuan yang lebih drastik, lebih agresif untuk membangunkan industri agro makanan keseluruhannya. Kita bercakap tentang kita ada keluasan tanah untuk sawah padi. Kita mampu untuk mengeluarkan 3.5 metrik tan untuk 1 hektar average purata pada ketika ini. Dalam dasar agro makanan kita nak melihat ianya ditingkatkan dengan menggunakan teknologi, memodernkan industri agro makanan keseluruhannya. So itu merupakan fokus dalam dasar agro makanan. Kita ingin melihat SSL kita ditingkatkan. Kita mengimport beras 30% daripada keperluan. Dan kita dengan keluasan tanah yang ada pada ketika ini, kita hendak bahawa pengeluaran hasil akan dapat ditingkatkan kepada lebih daripada 8, 9, 10 metrik tan per hektar. Sebab itu MAFI mengolah pelbagai pendekatan dan juga langkah. Kalau saya mendengar, saya sering bercakap tentang Smart SBB, Smart Sawah Berskala Besar. Adalah merupakan satu konsep untuk mengindustrikan ladang sawah negara, padi negara. So kita nak bangunkan industri padi beras ini ke satu tahap yang lebih tinggi supaya kita dapat meningkatkan SSL kita dan kita dapat mengeluarkan beras untuk keperluan negara dan mengeluarkan kebergantungan kita daripada import luar negara.
Datuk Seri, banyak lagi soalan yang saya ingin tanyakan, tapi masa sangat mencemburui. Kita berehat nanti. Kembali banyak lagi disebut tadi soal teknologi adoption, teknologi adaptation, bakat muda yang tidak berminat dengan sektor ini, rangsangan-rangsangan lain yang kita perlukan untuk mencapai hasrat di bawah DAN 2.0 dan juga DSMN. Jadi mudah-mudahan sempat di dalam minit-minit berbaki nanti selepas kita berehat seketika. Ya. Ya, banyak yang masa kita masih 1 jam, Datuk Seri, tapi saya harap kita dapat mengecap manfaat dan nikmat minit-minit berbaki ini. Cakap soal security makanan. Kita melihat kesannya buat masa ini makanan ada yang disekat, di-ban daripada ekspor oleh negara-negara yang mana kita mengimportnya. Jadi kalau itu realitinya dengan ketidaktentuan dunia hari ini dan juga iklim peperangan di sana-sini, apa jaminannya kita akan dapat mengimbangi keperluan dalaman negara dengan realiti yang di luar kawal kita? Langkah untuk mengharamkan ekspor diambil oleh kerajaan secara teliti. Ayam. Kerana kita mengambil kira tentang keperluan bekalan ayam negara. Seperti saya katakan tadi, kita perlukan lebih kurang 2 juta ekor ayam setiap hari. Dan kita mengekspor 100,000 ekor ayam untuk dijual di luar negara. So, kerana bekalan yang berkurangkan, kerajaan mengambil langkah untuk mengharamkan ekspor untuk sementara waktu. Saya kira langkah ini diambil untuk menyesuaikan keadaan dan keperluan negara. Tetapi bahayanya, kalau semua negara mengambil langkah perlindungan, dasar perlindungan sedemikian. Kita mesti ingat, kita mengimpor daging 80% daripada keperluan negara. Yeah. Kita mengimpor bawang 100% daripada India dan China. Kita mengimpor kelapa tua hampir 1/2 triliun setiap tahun daripada Indonesia. Jika semua langkah, semua negara mengambil dasar perlindungan sedemikian, kita akan berhadapan dengan masalah ini. Bila kita mengharamkan ekspor, ada negara yang sedang dalam masalah bekalan yang mereka hadapi. Sebab itu saya melihat bahawa ini langkah sementara kerajaan. Apabila stabil bekalan ayam negara, kita akan melihat semula dasar pengharaman ekspor yang kita adakan pada ketika ini. Sebab itu mungkin di peringkat ASEAN, negara-negara, ketua-ketua negara ASEAN melihat food security, dasar perlindungan yang harus direalisasikan, yang boleh membantu negara terhadap beberapa bahan makanan dan keperluan yang kita import daripada luar. Jadi kita harapkan agar setiap negara melihat ini, akses surplus yang mereka ada patut akan terus boleh dijual kepada negara-negara yang memerlukan. Saya bangkitkan tadi Datuk Seri soal talent, soal bakat, generasi muda misalnya tidak melihat pertanian ini sebagai satu option yang menarik, tidak seksi bagi mereka. Dan kita juga lihat hambatannya dalam konteks Malaysia soal teknologi, ada 2 situ, adoption dan juga adaptation, ya, menggunakan apa yang sedia ada dan mencipta. Kerana kelihatannya kita banyak perlu belajar daripada pengalaman pertanian, perladangan, penanaman daripada pengalaman negara lain berbanding kita mencipta sendiri kaedahnya. Saya kira ini juga terletak di atas bahu MAFI. Ya, kita telah perincikan kehendak untuk melihat sektor agro makanan ini dibangunkan secara moden. Bila bercakap tentang moden, kita bercakap tentang 2 aspek tadi itu, adoption dan adaptasi teknologi. Kita tidak boleh lari daripada mengadop dan mengadapt teknologi yang ada dalam sektor agro makanan. Kita perlu mengeluarkan bahan makanan pada kos yang rendah dan output yang besar. Yang itu merupakan model pertanian era ketika ini. Dengan penggunaan teknologi, adaptasi dan adaptasi teknologi, semua itu dapat dicapai. Sebab itu kita tumpukan pertanian memodernkan sektor agro makanan sebagai satu fokus utama di dalam DAN 2.0, dasar agro makanan 2.0. Pelbagai langkah dan tindakan yang telah kita ambil.
dasar agromakanan merupakan satu dasar jangka masa panjang yang utamakan, yang dibuat dalam keadaan normal, membangunkan sektor agromakanan secara normal. Tetapi pada ketika ini kita berhadapan dengan gangguan bekalan, kenaikan kos dan sebagainya yang menjadi cabaran terhadap dasar agromakanan negara. Sebab itu di kementerian kita mengubah dan melihat strategi-strategi yang kita gunakan untuk mencapai dasar agromakanan 2.0 itu. Jadi strategi itu harus disesuaikan dengan kehendak dan cabaran isu security makanan pada masa kini. Sebab itu kita ada dasar security makanan negara DSMN yang juga kita gubal. Di dalam ini pelbagai pendekatan-pendekatan yang kita buat. Yang saya katakan tadi Smart SBB itu merupakan salah satu pendekatan strategik yang dibuat untuk di dalam dasar agro security, dasar security makanan negara DSMN. Di dalam sektor perikanan pun kita ada program-program sebagai strategi yang dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai dasar agromakanan, permodanan vessel, adaptations of teknologi dalam sektor perikanan. Malah kita melihat keseluruhan industri, sektor dan subsektor di dalam industri agromakanan ini perlu ditingkatkan dari segi penggunaan teknologi. Bila bercakap tentang penggunaan teknologi, tentu sekali kita bercakap tentang meremajakan industri agromakanan keseluruhannya. Teknologi akan mengundang pelibatan anak-anak muda di dalam pelbagai bentuk services, sama ada penanaman, service provider dan sebagainya yang menggunakan aplikasi teknologi. Sebab itu penggunaan teknologi dalam sektor agromakanan secara tidak langsung akan meremajakan industri agromakanan negara. Saya mengimbas kembali lebih 55 minit kita bersama. Di awal tadi berbicara tentang ayam kerana krisisnya ayam semenjak Sabtu dan Ahad yang lalu. Tetapi jawapan Datuk Seri menggambarkan bahawa kita agak sudah boleh menangani. Ia bukanlah soal isu security tetapi soal bekalan yang terhambat dan secara poket. Adakah bererti kita boleh berasa lega kecuali 3 item yang disebutkan oleh Datuk Seri soal kelapa tua, bawang dan juga daging yang mungkin agak kritikal kedudukannya. Selebih daripada itu kita harus boleh menarik nafas lega barangkali. Bagaimana kata-kata akhir daripada walaupun kita bergantung kepada luar tetapi tidak menghalang MAFI, kementerian dan kerajaan keseluruhannya untuk mengorak langkah untuk memastikan bahawa bahan makanan yang kita import 100% itu perlu ditanam, dikeluarkan di negara kita. So mungkin ini merupakan satu tindakan jangka masa panjang dan sederhana panjang yang perlu dibuat oleh kementerian bagi memastikan bekalan makanan negara dapat dikeluarkan, kebergantungan kita dapat diminimakan. Kebergantungan kita daripada luar dapat diminimakan. Kerana kita bercakap tentang isu security makanan negara, dia tidak terpuku kepada ayam tetapi semua bahan keperluan makanan yang diperlukan oleh negara kita. Jadi saya ingin melihat bahawa industri ini kerjasama dengan pihak industri adalah merupakan satu pendekatan strategik yang perlu dilakukan. Kita di MAFI kerajaan hanya mengorak dasar, mengenakan dasar yang friendly, yang kondusif untuk pertumbuhan industri dan yang mampu untuk mengundang perlaburan pihak swasta di dalam sektor agromakanan negara. Dan kesemua ini diletak dan ditumpukan dalam dasar agromakanan negara 2.0. Mudah-mudahan ini dapat meredakan sedikit keresahan rakyat selepas episod Sabtu dan Ahad kekurangan bekalan ayam bulat. Itu yang perlu kita tegaskan beberapa kali disebut. Datuk Seri, terima kasih kerana bersabar dengan kami pada waktu ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita perdalamkan lagi banyak sektor lain yang belum kita sentuh secara rinci. Terima kasih kepada semua penonton. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.